Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk ambil bahagian dalam perbahasan Akta Syarikat Pindaan 2023 yang meminda Akta Induk Akta Syarikat 2016. Sebelum saya memulakan beberapa hujahan saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan, terutamanya Yang Berhormat Timbalan Menteri dan Yang Berhormat Pemangku Menteri KPDN yang pada asalnya ketika bacaan kedua kali pertama mengambil tempat pada 12 Oktober dan selepas itu dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen berkenaan dengan perdagangan dalam negeri, keusahawanan, kos sara hidup dan pertanian, dan JKPK telah 2 kali mengadakan libat urus dengan pimpinan tertinggi, pengurusan tertinggi daripada SSM pada 24 Oktober dan 8 November. Dan akhirnya penyata ini yang dinamakan DR 15 tahun 2023 telah diletakkan di atas meja. Saya ucapkan terima kasih sebab libat urus begini menandakan ada perbincangan, ada perhubungan, interaksi di antara pihak eksekutif dengan jawatankuasa pilihan khas yang dibentuk di Parlimen. Dan saya selaku pengurusi JKPK merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan. Saya mendengar permulaan pembentangan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi yang menyentuh berkenaan dengan moratorium ketika kita menghadapi pandemik COVID. Persoalan pertama saya adalah moratorium, ya, dia menjadi satu frasa yang cukup sinonim ketika pandemik. Sekarang ni pasca pandemik, semua sektor sudah kembali ke keadaan asal, semua sektor sudah berurusan seperti biasa. Apakah kita masih nak gunakan perkataan moratorium ini? Saya nak tanya pihak kerajaan. Dan dalam pembentangan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, ada beberapa mekanisme penyelamat korporat yang digunakan. Yang pertamanya, perkiraan sukarela korporat CVA berkenaan dengan gadaian syarikat yang terlibat dengan gadaian, terutamanya dengan institusi bank. Yang kedua, pengurusan kehakiman JM yang melibatkan syarikat, yang kali ini melibatkan syarikat senaraian awam juga terlibat dengan JM pada kali ini. Dan seterusnya yang ketiga, skim perkiraan dan kompromi SPK. Saya nak sebut secara begini. Saya menyambut baik segala usaha kerajaan untuk memberikan peluang kedua kepada syarikat-syarikat sedia ada yang menghadapi masalah ketika ini. Saya rasa wajar, patut. Kita tak nak syarikat yang ada masalah terus digulungkan oleh perintah mahkamah dan lingkup terus. Itu tak nak. Itu saya rasa tidak baik untuk proses ataupun urusan perniagaan dan ekonomi negara. Tetapi kalau kita memberikan terlalu banyak proses ataupun mekanisme penyelamat, saya bimbang satu. Adakah ia akan menjejaskan fleksibiliti daripada pihak institusi bank terutamanya dalam memberikan gadaian pinjaman kepada syarikat-syarikat pada masa akan datang? Itu kebimbangan saya. Sebab kalau terlalu banyak mekanisme penyelamat yang membolehkan, dia bagus sebenarnya untuk syarikat yang sedia ada, yang hadapi masalah. Dia ada peluang kedua. Tapi macam mana dengan syarikat baru besok yang tak terlibat dengan masalah ketika ini tetapi memerlukan pinjaman pada masa akan datang? Saya bimbang institusi bank kita akan mengetatkan prosedur untuk memberikan pinjaman. Dan jika ini berlaku, sudah tentunya ia boleh menjejaskan urusan ekonomi, urusan perniagaan, perdagangan dalam negara kita. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri ketika gulung nanti supaya dia tak ada impak negatif terhadap ekonomi kita. Sebab saya rasa impak ekonomi lah yang paling mustahak. Kalau impak positif, saya rasa kita mengalu-alukan dan semua pihak patut mengalu-alukannya. Dan berkenaan dengan SPK, skim perkiraan dan kompromi, perintah halangan tersebut tetap diberikan oleh pihak mahkamah. Saya nak tanya, apakah justifikasi diberikan sebanyak 2 kali di bawah Seksyen 368 Sub 1 dan juga Sub 1A yang baru, iaitu 3 bulan campur 9 bulan. Nak tanya apakah justifikasi terhadap perkara ini. Datuk Yang di-Pertua, perkara kedua saya mohon sedikit masa tambahan, ialah berkenaan dengan definisi untuk pemunya beneficial.
Sebab saya rasa antara perkara utama dalam pindaan 30 fasa pada kali ini adalah berkenaan dengan skop pemunya beneficial yang telah diluaskan skopnya. Jadi saya nak tanya, memang saya menyambut baik. Kita nak meluaskan skopnya supaya pihak-pihak yang terbabit dalam perniagaan ataupun dapat mengawal perjalanan syarikat akhirnya tertakluk kepada undang-undang. Kita tak nak ada pengubahan wang haram, rasuah, elak cukai dan sebagainya. Tetapi apakah dengan adanya luaskan skop ini akan membantu ekonomi kita? Sebab kalau kita buat pindaan, meluaskan skop, dia sepatutnya melibatkan dua perkara. Yang pertama sudah pasti saya tahu penarafan daripada Badan Antarabangsa, FATF dan OECD. Saya difahamkan negara kita telah menjadi ahli FATF sejak tahun 2016. Jadi sekiranya kita tak mematuhi penarafan yang ditetapkan oleh Badan Antarabangsa ini, apakah kesannya? Dan sekiranya kita patuhi, apakah kebaikan yang negara kita, industri dalaman negara kita akan perolehi? Saya nak tanya Timbalan Menteri berkenaan dengan perkara ini. Dan perkara terakhir, Datuk Yang di-Pertua, berkenaan dengan IUU ni fasa 7, iaitu yang melibatkan subsection 264, 4A dan 4B yang baru, yang memberikan kuasa kepada pendaftar untuk melantik syarikat audit sekiranya pasangan bekerja di dalam syarikat. Saya rasa secara umumnya mungkin kita nampak okey. Tetapi sekiranya pasangan tu memegang jawatan-jawatan yang penting, kalau pasangannya setakat kerani ke, saya rasa tak ada masalah. Kita kena berlapang dada. Tetapi sekiranya pasangannya memegang jawatan yang penting, finance manager dan sebagainya, apakah ada kekangan terhadap pemegangan jawatan oleh pasangan tersebut untuk mengelakkan ada konflik of interest ataupun boleh menyebabkan ada tata kelola yang akan dipertikaikan oleh mana-mana pihak selepas ini. Jadi secara keseluruhannya saya menyokong IUU ini dan semoga dengan adanya pindaan ini ia bukan saja mematuhi penarafan Badan Antarabangsa tetapi ia juga menambah baik tata kelola syarikat di negara kita supaya syarikat-syarikat bertambah maju selepas ini. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Mersing. Assalamualaikum